A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhati wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh. وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرة اللهم فشفعه فيا اللهم نوّر قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita bacaan bagi akidah Tahawiyah ini pada muka surat 23 fasal pendirian seorang Muslim dalam bab sifat-sifat ketuhanan. Maknanya pegangan seorang Muslim berkait dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi pada permulaannya, mengapa kita, kalau kita nak kenal Tuhan kita, dengan kita kenal sifat dia, tak boleh kenal bagi zat. Jadi sebagaimana yang kita telah terangkan dahulu, kita tak akan dapat sekali-kali zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa cara sekalipun, tak akan dapat. Sebab tak ada bagi kita persediaan bagi menerima untuk nak mengenal, yang anggota badan kita ataupun hawas, panca indera, sama ada panca indera dalam ataupun panca indera luar, yang kita telah bincangkan dahulu, iaitu 13 panca indera yang besar-besar itu yang Allah Ta'ala sediakan untuk kenal dia, tak ada. Jadi panca indera itu Allah Ta'ala sediakan untuk kita kenal Allah, kenal makhluk sahaja. Jadi melalui kenal makhluk ini, kita akan dapat kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui kenal makhluk inilah kita akan dapat tahu sifat-sifat kenal Allah Ta'ala itu. Yakni kita akan dapat zahir melalui makhluk itu sifat-sifat bagi tukang yang buat makhluk ini. Sifat-sifat tukang itu. Misalnya bagi kita, kalau kita tengok rumah, kalau kita pandai ahli bagi rumah ini, jadi kalau kita tengok sebuah rumah yang baru buat itu, kita akan tahu sama ada tukang bagi rumah ini tukang yang mahir ke ataupun tukang yang tidak mahir. Tukang yang cermat ke ataupun tukang yang tidak cermat. Sejauh mana
kemahiran dia, kita boleh tahu melalui tengok asar, kesan dia sahaja. Asar tu makna kesan. Orang usuluddin dia sebut dalil je. Ini alam inilah jadi dalil bagi untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui asar, kesan itulah, alam inilah dapat kita tahu bahawa Tuhan itu bagian sifatnya melalui tengok bagian alam ni. Dan tak boleh, kalau Tuhan tukang begini, tak boleh ada sifat bagian. Mustahil ada sifat demikian. Itu sifat wajib pun ada bagian alam ini kita boleh dapat. Sifat mustahil pun dapat bagi kita dengan lihat alam inilah. Dan sifat harus bagi Allah Ta'ala pun kita akan dapat melalui alam ini juga. Semuanya melalui alam semua. Itu salah satu daripada sebab Tuhan buat bagi kita panca indera untuk nak kenal Allah Ta'ala melalui dia, melalui alam ini, untuk nak ambil natijah. Sebab dapat kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal itu, dan lihat Allah Ta'ala yang sebagaimana yang kita baca semalam, iaitu di syurga. Atas dunia ini seorang saja, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun sekali saja pada malam Mi'raj. Seterusnya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu ta'ala berkata, wala tasbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislami. Seorang Muslim tidak akan selamat tanpa mendasari diri dengan ketaatan dan kepasrahan serah. Wala tasbutu makna dia dan tidak sabit. Tidak sabit, tidak akan berlaku. Qadamul islami kekal, Islam kekal bagi agama Islam itu. Ini bagi orang lah, nisbah bagi orang Muslim. Kekal Islam itu, ini nisbah bagi orang, bukan nisbah bagi Islam. Sebab Islam itu telah Allah Ta'ala jamin dengan kekal dia, dengan zahir dia tu. Ini maknanya dan tidak sabit. Qadamul islami makna kekal ataupun sedia bagi Islam itu, illa ala zahri taslimi, kecuali atas zahir at-taslim, maknanya menyerah diri, wal istislami, dan juga sepenuh ketaatan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah perkataan yang didatangkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan mengatakan bahawasanya Islam itu seolah-olah macam kita serahkan diri kita ini untuk nak mentaati bagi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perintah tersebut perintah wajib ataupun perintah bagi perintah suruh ataupun perintah larang. Di situlah akan kekal seorang Islam itu, dan juga agama Islam zahir dia. Faman rama ilma ma khutira anhu ilmuhu wala yaqna bit taslimi
fahmuhu, hajabahu maramuhu an khalisit tauhidi wa safil ma'rifati wa sahihil imani. Seorang yang ingin mendalami perkara-perkara yang ditegah untuk didalami dengan akalnya dan tidak rasa mencukupi dengan fahamannya, dengan taslim, makna menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapati bahawa keinginannya akan menutupi dirinya daripada kemurnian tauhid, makrifah yang murni dan keimanan yang benar. Ini perkataan yang berkait dengan apa yang telah kita baca dulu tentang tafwid bagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang mutasyabihah. Sebagaimana yang telah disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, maknanya kita serahkan perkara yang mutasyabihah itu kepada ahli dia. Ahli dia. Siapa yang ahli dia? Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan ahli dia itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sebut ulama dalam yang kita baca semalam tu. Itu beginilah akidah pada orang zaman dahulu-dahulu, orang salaf ni. Mereka itu serahkan makna dan juga makna bagi perkataan dan lafaz yang mutasyabihah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman rama ilma, siapa yang ingin, maka sesiapa yang ingin mendalami satu ilmu, ma khutira anhu ilmuhu, apa yang memberi bahaya tentangnya oleh ilmunya. Mendalami suatu ilmu yang mana perkara ini perkara yang memberi bahaya ataupun perkara yang ditegah daripada untuk nak mendalami dengan ilmu. Tuan bagi penterjemah kitab ini, Raja Mukhlis, dia terjemahkan ilmuhu tu dengan makna akal. Maknanya apabila ilmu kita ataupun akal kita tidak sampai kepada nak memikirkan perkara-perkara berkait dengan sifat-sifat mutasyabihah yang terdapat pada ayat-ayat dan juga hadis-hadis, mendalami juga, tak dengar kata ni, mendalami juga, walam yaqna bit taslimi fahmuhu, dan tidak mencukupi dengan menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kefahaman dia. Maknanya dari segi kehendak dia dan kefahaman dia, tak nak menyerahkan maksud bagi perkataan yang mutasyabihah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak juga ingin juga untuk nak cari makna dia. Ini kita pergi kepada salafus salih dahulu. Bukan ini kembali kepada ulama khalaf. Tidak, ini salafus salih. Hajabahu muramuhu an khalisit tauhid. Akan dihijabkan akannya oleh keinginan dia tadi, an khalisit tauhidi, daripada tauhid yang murni, tauhid yang sebenar. Dengan sebab dia cari juga makna dia dan kehendak dia, nescaya pasti dia akan jumpa satu natijah tentang apa yang dia ingin cari tadi, tentang ayat mutasyabihah, ataupun tentang berkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala
yang diletakkan seolah-olah macam sifat makhluk. Itu yang mutasyabihah itu. Jadi dengan sebab cari tadi dia akan dapat satu natijah. Padahal natijah itu hajabahu muramuhu, akan menghijabkan akan natijah tadi muramuhu oleh kehendak dia, keinginan dia tadi. An khalisit tauhid, daripada tauhid yang sebenar, tauhid yang murni, tauhid yang suci. Wasafil ma'rifati, dan kesucian ma'rifah. Ma'rifah tu maknanya kenal Allah Ta'ala. Ma'rifah tu kenal Allah Ta'ala melalui sama ada taslim, sebagaimana yang ditekankan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan juga dengan taslim ataupun dengan mencari dalil. Wasahihil imani, dan iman yang betul, iman yang benar. Jadi dengan sebab keinginan dia, ini dia panggil sebagai polos, ataupun kita sebut sebagai ketamakan dalam mencari makna yang tidak disuruh oleh syarak. Ini mengikut bagi ulama salaf, tidak disuruh oleh syarak ataupun tidak digalakkan oleh ulama-ulama salaf terdahulu untuk nak menerokai makna-makna yang mutasyabihah. Jadi setengah daripada orang pada zaman dia, zaman Imam Abu Ja'far At-Tahawi, mereka itu cuba juga cari. Mana cuba juga cari ni, dia menggunakan dengan ilmu yang terdapat pada akal dia. Menggunakan ilmu dia ataupun menggunakan akal dia untuk nak mencari makna bagi tauhid tersebut. Hinggalah mereka akan dapat suatu natijah, di mana natijah tersebut akan mengkeruhkan bagi kesucian i'tiqad ataupun kemurnian bagi tauhid yang sebenar yang dipegang oleh orang zaman tersebut. Inilah yang kita katakan sebagai yang tidak dibenarkan. Dengan sebab inilah tidak dibenarkan, ulama-ulama dulu tidak benarkan masyarakat awam yang bukan ahli bagi ilmu dan bukannya ahli bagi agama untuk nak mendalami bagi ilmu ketuhanan ini hingga akhirnya terpesong dengan sebab pencarian itu. Jadi apa yang kita perlu tahu berkait dengan ulama-ulama zaman dahulu, yakni ulama salaf ini, mereka ini meletakkan ayat mutasyabihah itu sebagai satu ayat yang diterima secara total tanpa ada takwil. Serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak perlu untuk kita nak bersibuk-sibuk mendalami apa makna tersebut. Kita pegang terima zahir makna perkataan tadi, zahir bagi perkataan yang mutasyabihah, dan serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu makna dia, mengikut bagi ulama-ulama dahulu. Termasuklah juga larangan ini datang daripada Imam Ghazali.
Imam Ghazali juga turut melarang daripada menterjemah bagi makna yang mutasyabihah. Kerana bagi ulama salaf ini, kalau kita terjemahkan makna ayat mutasyabihah ini, dia dalam dua kemungkinan. Satu kemungkinan betul apa yang kita syarah. Yang keduanya ialah tidak betul. Apa yang kita syarah berkait dengan ayat mutasyabihah tadi betul. Satu lagi kemungkinan juga tidak betul. Ini ihtimal, ditanggung apabila kita terjemah ayat-ayat yang mutasyabihah. Jadi dibimbangi mereka ini lebih banyak ihtiyat, maknanya mengambil jalan yang lebih selamat, iaitu supaya jangan kita terjemahkan mana-mana larangan, maknanya larangan bagi terjemah bagi ayat-ayat mutasyabihah. Sebab ayat-ayat ini memangnya didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dalam dua keadaan, sama ada untuk nak menguji mereka itu macam mana, untuk nak jadikan ayat itu sebagai nikmat dan juga menjadi sebagai bala. Ayat mutasyabihah ini, bagi mereka yang tersalah pegang padanya, itu akan menjadi bala. Orang yang betul-betul pegang dengan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni orang yang termasuk dalam orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murad bagi yang dikehendaki dengan makna ayat mutasyabihah itu, mengikut bagi salafus soleh, serahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berbeza dengan ulama khalaf, dengan sebab ulama khalaf ini ulama yang mengambil berat berkait dengan perubahan yang berlaku pada umat Islam, di mana pada zaman khalaf ini banyak orang-orang ajami yang masuk agama Islam, dan mereka ini bimbang. Ulama khalaf dia bimbang, takut dipegang perkataan yang mutasyabihah itu dengan makna yang difahami oleh akal dia. Difahami oleh akal. Tidak sebagaimana orang salaf, dia menyerahkan semata-mata makna dan juga lafaz itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibimbangi apabila datang orang-orang yang terkemudian. Jadi mereka itu faham sebagaimana tidak sebagaimana yang difahami oleh, yang dilakukan oleh ulama salaf ataupun orang salaf dahulu. Mereka meletakkan makna yang tidak sepatutnya bagi ayat tersebut. Jadi ulama khalaf dia mengambil jalan untuk nak menterjemah ataupun mentakwil bagi ayat-ayat yang mutasyabihah itu. Tapi takwilan dia adalah mengikut bagi kesesuaian makna dan ketepatan makna di dalam ayat-ayat muhkamat juga. Dia ambil terjemahan ayat mutasyabihah melalui ayat-ayat yang muhkamat juga. Itu jalan yang dipilih oleh orang salaf dan juga orang khalaf berkait dengan ayat mutasyabihah. Jadi apa yang kita dapati, Imam Abu Ja'far Tahawi dia ada satu pendirian yang mana serahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Taala pada memahami ayat-ayat yang kesamaran, dengan kita taslimkan dia. Taslim dan juga istislam tadi. Dia awak mari awal lagi. Agama Islam itu akan tertegak dengan kita taslim. Maknanya sekiranya kita pandai-pandai, ini membahayakan bagi diri kita. Itu seolah-olahnya.
fayatazabzabu bainal kufri wal imani wat tasdiqi wat takdzibi wal iqrari wal inkari muwaswasan taihan syakkan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziban. Jadi ikut keadaan diteruskan lagi, Imam Tahawi diteruskan bagi orang yang cuba untuk nak mencari untuk nak masuk mendalami di dalam ayat-ayat yang mutasyabihah tadi. Dia kata apa? Maka dia akan terumbang-ambing di antara kekufuran dan keimanan. Orang yang duduk ataupun orang yang dalam keadaan menyelam bagi ayat yang mutasyabihah ini, menyelam dalam laut yang dalam ini. Ini bagi Imam Tahawi, seolah-olah makna bagi orang yang mencari bagi makna yang mutasyabihah ini, dia seolah-olah menyelam dalam laut yang luas, yang bahaya padanya, sangat banyak bahaya. Seolah-olah dia akan terombang-ambing. Kalau masuk dalam tu, dia akan duduk antara terombang-ambing, antara kekufuran dan keimanan. Tidak jelas bagaimana pegangan dia. Antara membenarkan dan mendustakan, kebingungan dan penuh keraguan. Tidak beriman dengan sebenar-benar iman dan tidak yakin dengan sebenar-benar keyakinan, dan tidak juga mengingkarinya maupun mendustainya secara muktamad. Mana benda yang tidak dapat dipegang. Nak kata mukmin betul dengan taslim dan juga istislam tadi tidak, sebab dia cuba juga untuk nak menyalami bagi makna-makna ayat mutasyabihah tadi. Jadi yang apa yang kita baca ini berkait dengan manhaj salaf. Ini bukan manhaj bagi khalaf. Nanti kita akan bincang lebih lanjut lagi. Sekejap lagi. Fayatazabzabu bainal kufri wal iman, maka dia akan terombang-ambing dalam seolah-olah macam tak ada tempat untuk dia nak pijak secara tetap berkenaan dengan pegangan dia di dalam ayat-ayat mutasyabihah. Sebab ayat itu ayat yang kesamaran, bukan ayat yang muhkamat, berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat dia. Jadi apabila dia tidak berpijak pada tempat yang kukuh, maka jadilah dia pegangan dia antara kufur dengan iman, duduk tengah-tengah. Iman ini kita kena pegang dengan kukuh dalam hati. Tak boleh ada padanya sama ada apa kita kata, waham tak boleh, syak tak boleh, zon pun tak boleh, jahil lagilah tak boleh. Itu tingkat bagi keyakinan. Ada 5 semua tingkat keyakinan. Yang pertama sekalinya, tingkat keyakinan ini ialah jahil. Maknanya tidak ada langsung ilmu bagi dia. Dia panggil jahil. Yang kedua, waham. Yang ini hanya dia tahu tu 25% saja yang tahu. 75% lagi dia tak tahu. Yang ketiganya, dia panggil syak. Syak ini 50-50. Tahu dengan tidak tahu itu sama banyak. Dan zon itu ialah 75% tahu, 25% masih lagi tak tahu. Jadi 4 bagi keyakinan awal ini tidak diterima sama sekali di dalam ilmu tauhid. Tak boleh. Sebab kalau dia pijak sekalipun, pijak yang tidak kukuh. Tak boleh. Dia nak biar kita genggam bara, genggam api tu biar sampai jadi, genggam aram tu, bara itu biar sampai jadi arang. Dia nak begitu, biar kukuh sungguh.
Dia naknya iaitu yakin, itu 100%. 100% tahu itu. Ini pegangan kita bagi akidah. Tidak macam fiqh. Fiqh itu zon 75% itu pada yakin bagi suatu perkara, bukan 100% pun, 75% pun dah diterima di dalam ilmu fiqh. Tapi kalau dalam ilmu tauhid tak boleh, dia kena 100%. Jadi orang yang menyelami di dalam laut yang dalam ini dan bahaya pula ombak dia besar ini, bagi Imam Abu Ja'far Tahawi seolah-olah dia muzabzabin, orang yang terombang-ambing, duduk dalam keadaan pening bainal kufri wal iman, antara kufur dengan iman. Nak kata dia beriman tak boleh, sebab pegangan dia tidak kukuh. Nak kata kufur tidak boleh, sebab ada baginya iman juga asalnya. Wat tasdiqi wat takdzib, dan membenarkan dan juga mendustakan, antara dua. Nak kata dia ni orang yang membenarkan tak boleh, nak kata takdzib pun tidak boleh. Wal ikrari wal inkari, dan ikrar. Ikrar dan juga ingkar. Ikrar ni maknanya pegangan yang kokoh dalam hati. Ingkar maknanya penolakan hati, itu makna ingkar. Di antara dua orang yang duduk di dalam membahaskan ayat-ayat yang mutasyabihah ini. Ini mengikut bagi Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Muwaswasan, dia dalam keadaan waswas, diwaswaskan, dibingungkan. Taihan, sesat dia. Syakan, lagi dalam keadaan syak, ragu-ragu. La mu'minan, tidak boleh dinisbahkan dia sebagai mukmin. Musaddiqan, yang membenarkan bagi ayat-ayat tadi. Wala jahidan, dan tidak dia orang yang menolak, jahid. Mukadziban, yang mendustakan bagi ayat-ayat yang mutasyabihah. Ini bahaya bagi orang yang mendalami bagi ayat-ayat yang mutasyabihah. Sebenarnya kita sendiri pun banyak kita gunakan ayat-ayat yang mutasyabihah dalam kehidupan kita. Ini kita nak bahas bagi bagi kita zaman sekarang lah. Dan juga kita nak sangkutkan sedikit berkait dengan ulama salafus salih. Misalnya macam mana? Misalnya macam kita gunakan, kita kata budak mulut banyak, ataupun budak itu tangan panjang. Budak tu tangan panjang, ataupun budak tu mulut banyak. Budak tu mulut banyak itu, mulut banyak ini ialah perkataan yang kesamaran. Ataupun budak tu tangan panjang, itu pun makna bagi kesamaran. Bukan makna budak itu mulut banyak, maknanya ada mulut banyak pada badan dia, tubuh dia, tidak. Dan juga budak tangan panjang itu bukan makna dia tangan dia lebih panjang daripada tangan orang lain, tidak. Ada makna-makna yang tersendiri. Jadi datang makna budak mulut banyak itu ialah budak yang banyak bercakap. Begitu juga kita kata budak yang budak yang tangan panjang itu maknanya budak yang suka mencuri. Tapi bagi orang yang dah memahami perkataan tersebut, yang telah beradab dengan perkataan tersebut, yang telah melazimi bagi perkataan tersebut, jadi apabila orang kata jangan pergi tu budak mulut banyak, jangan berkawan dengan budak mulut banyak, ataupun jangan berkawan dengan budak tangan panjang, jadi orang yang dah melazimi bagi makna perkataan tersebut, mereka tidak lagi tanya apa makna budak mulut banyak, apa makna bagi budak tangan panjang. Tak tanya dah, sebab mereka dah faham. Mereka dah faham makna tersebut.
Jadi perkataan beginilah yang kita rasalah terdapat ataupun yang difahami oleh salafus soleh pada zaman dahulu. Mereka tidak mendalami pada meletakkan makna pada, tidak bersusah payah dalam meletakkan makna bagi ayat-ayat yang mutasyabihah. Dengan sebab mereka tahu ada bagi mereka itu ilmu. Bukan makna mereka ini tidak tahu perkataan tadi. Misalnya perkataan yadullahi fawqa aydihim. Itu tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka itu. Mustahil kalau ulama zaman dahulu salafus soleh, yang mana mereka ini mahir di dalam bahasa Arab semua, tak tahu makna perkataan yadun tadi, dan tak tahu makna bagi perkataan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa makna dia. Tapi dengan sebab mereka ini tidak berhajat kepada untuk terjemah, sebab perkara yang ma'ruf itu la yu'raf. Perkara yang telah ma'ruf, telah diketahui umum, tidak la yu'raf, maknanya tidak lagi kita diberikan ta'rif bagi dia. Jadi inilah yang ditanggung pada ulama salafus soleh dahulu. Tapi apabila telah berlalu masa jadi kataan budak mulut banyak ataupun budak tangan panjang ini, apabila dah berlalu masa dan bercampur orang luar dengan orang yang makruf bagi makna perkataan tadi, sehingga kan dengan sebab berlalu masa dan orang-orang baru datang pula, perlukan kepada terjemahan bagi ayat-ayat yang mutasyabihah, hingga kan orang yang mengetahui makna tersebut terpaksa menerangkan makna yang sebenar yang dikehendaki bagi ayat tadi. Budak mulut banyak kepada orang yang tidak tahu tu. Budak mulut banyak ialah budak yang banyak bercakap. Dikehendaki dengan budak tangan panjang pula ialah budak yang suka mencuri. Ini diterangkan satu-satu mengikut bagi apa yang asli. Ini yang datang di dalam mazhab khalaf. Mazhab khalaf. Jadi ada orang yang baru datang, kemudian dia dengar perkataan ayat yang mutasyabihah tadi, budak mulut banyak, dan dia degil, tidak nak dengar perkataan yang diterjemahkan oleh ahli salaf tu, orang yang tahu tentang makna perkataan tadi. Dia degil. Dan padahal dia tidak beradab dengan perkataan tadi. Dan dia tak nak ikut. Dia nak faham sebagaimana fahaman ulama salaf yang dahulu. Padahal mereka ini fahaman dia berbeza. Jadi orang yang datang kemudian ini, dia kata, aku ni nak duduk dalam sebagaimana fahaman orang salaf juga. Padahal dia tidak beradab dengan perkataan tadi. Dan tiba-tiba dia dakwa dia tu nak pegang sebagaimana fahaman salaf yang tidak terjemah. Dan mereka ini melampaui. Apabila mereka ini sekali-kali menyalahi bagi sebagaimana ulama salaf dahulu, dengan makna mereka meletakkan maksud bagi ayat-ayat yang mutasyabihah dengan fahaman akal mereka, melalui fahaman akal, fahaman akal dia. Tapi cuma nak selamat, dia kata itu kembali kepada
apa yang layak. Kalau nisbah bagi tangan, tu tangan Allah. Tangan Allah. Dia terjemah dengan makna yang datang pada fikiran dia tapi disandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku pada orang yang mendakwa dia tu salafi ni. Orang sebut salafi moden. Bukan salaf yang asal dahulu. Inilah sebagai contoh. Kita nak faham tentang salafi moden ini. Orang yang kemudian datang, kemudian dia degil, tak nak terima faham cara khalaf. Khalaf ini orang yang mewarisi bagi ilmu salaf. Jadi apa yang kita nak terima daripada orang terdahulu ialah kita ambil daripada murid dia, bukan kita terus lompat pergi ke fahaman kita sendiri, mengatakan ini sebagai fahaman orang dahulu-dahulu. Ini setengah daripada orang yang degil. Jadi mereka ini seolah-olah terkena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, orang ini muzabzabina bainal kufri, fayatazabzabu bainal kufri wal imani wat tasdiqi wat takdzibi wal ikrari wal inkari muwaswasan ta'ihan syakan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziban. Ini mereka ini seolah-olah nak cuba berenang dalam lautan yang dalam dan yang luas, tanpa ingin pertolongan orang. Nak cuba berenang sendiri tanpa tahu kaedah berenang. Nanti mereka ini sudah pasti akan lemah nanti. Ini bahaya ni bagi orang yang tidak bersandar fahaman dia kepada fahaman khalaf, pergi pada khalaf dulu, kemudian pergi kepada fahaman salafus soleh. Sebab khalaf ini murid bagi salaf. Sebagaimana kalau kita nak pergi jumpa, nak faham apa yang dicakap oleh salaf, pasti kita kena naik tangga, mengikut tangga dia, kena belajar melalui ilmu orang khalaf dulu, baru boleh sampai kepada salafus soleh. Beginilah yang biasa dia panggil tartibul ilmi, dia panggil. Tak boleh kita nak lompat-lompat, tak boleh. Fasal Fasal yang baru iaitu tanzih di dalam isbat. Tanzih maknanya menyucikan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita sabitkan, menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sama kita sabitkan itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak sama dengan sifat makhluk. Wala yasihul imanu birru'yati li ahli daris salami liman i'tabaraha minhum biwahmin au ta'awwalaha bifahmin idh kana ta'wilur ru'yati yakni wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyati tarakat ta'wili wa luzumat taslimi wa alaihi dinul muslimina. Apa maksud dia? Maksudnya keimanan mengenai perkara melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ahli syurga. Ini mungkin berlaku pada zaman bagi Imam At-Tahawi, perbincangan ulama bagaimana melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga ini. Ini mungkin berlaku pada zaman dia. Sebab itulah dia bawa datang sini.
Makna melihat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Berlaku khilaf antara ulama. Dia ulama macam Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri dan juga Imam Abu Mansur Maturidi sendiri. Mereka ini walaupun kedua-duanya dinamakan sebagai imam bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi perbezaan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini khilaf. Dalam melihat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, mereka ini khilaf. Padahal mereka kedua-duanya ialah imam bagi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi berlaku tentang keimanan mengenai perkara melihat Allah Subhanahu Wa Taala bagi ahli syurga tidak sah dengan membayangkan kaifiatnya. Dengan bayangannya sendiri. Waham. Atau mentakwilkan hal melihat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut menurut fahamannya sendiri. Ini yang tidak dibenarkan untuk nak bercakap berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya cara penafsiran sebenar tentang makna melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan penafsiran sebenar bagi makna sifat yang dinisbahkan kepada sifat ketuhanan, nisbahkannya kepada Allah, ialah dengan tidak memberi sebarang takwilan terhadapnya dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu memahaminya. Di atas inilah letak agama orang-orang Islam. Ada sedikit nota di situ berkait dengan makna dengan tidak memberi sebarang takwilan terhadapnya. Syekh bagi Raja Mukhlis ini dia kata dengan tidak meletakkan takwilan, ia merupakan mazhab golongan as-salaf, iaitu tafwid. Tafwid ni menyerahkan maksud dan maknanya pada Allah Ta'ala pada perkara-perkara mutasyabihat, iaitu mereka menyerahkan makna nas-nas dan ayat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa mentakwilkannya atau tanpa memberi makna kepada ayat-ayat atau lafaz tersebut. Ini berkait dengan melihat Allah Ta'ala bagi ahli syurga. Kita dah bincang baru ni berkait dengan melihat Allah Ta'ala. Bolehkah tidak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum daripada syurga makna atas dunia ini. Kita cuma sebut bahawasanya pada awal-awal tadi hanya seorang saja makhluk yang diberi, itu pun sekali saja, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada situ pun terdapat baginya khilaf ulama juga. Kalau mengikut bagi Imam Abu Hasan Asy'ari, betul Nabi tengok dengan mata kepala dia sendiri, roh dan jasad dia melihat. Tapi bagi Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata tidak. Tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebab terdapat padanya hadis-hadis juga. Bukannya makna semata-mata Imam Abu Mansur Maturidi berkata itu tak ada nas. Ada nas juga. Ada nas juga. Terdapat dalam hadis Nabi SAW ada seorang sahabat. Dia tanya, hal ra'aita rabbaka lailatan? Dia tanya pada Nabi, adakah baginda Rasul SAW melihat Allah Ta'ala pada malam Mi'raj, Lailatul Mi'raj? Nabi kata, nurun anna arahu, nurun anna arahu. Nur, bagaimana aku nak lihat dia? Itu sebab itu ada takwilan mengikut bagi Abu Mansur Maturidi. Tidak, Nabi tidak tengok juga.
Begitulah juga perbincangan ulama. Tapi yang kita pegang masyhur, yang muktamad bagi Abu Hasan Asy'ari ialah Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala dia. Itu. Sebagaimana yang kita kata awal dahulu tentang hukum melihat Allah Taala itu ialah harus, asal hukum dia harus. Tapi dengan sebab janji Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi lihat, jadilah dia mustahil aridhi. Hukum dia mustahil aridhi. Mustahil yang baru datang dengan sebab janji. Jadi perkara melihat bagi ahli Darussalam. Ahli Darussalam maknanya orang yang ahli syurga. Ini pun sama keadaan dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang kaifiyah melihat Allah Taala, ini yang menjadi khilaf ulama. Muktamad yang mengatakan bahawasanya orang mukmin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga perkara ini ada juga khilaf. Kata ulama juga bahawasanya dalam syurga sekalipun tak dapat nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada beberapa hadis, bukannya semata-mata tolak tu tak tanpa ada nas, tak juga. Sebab ada hadis berkait dengan ahli syurga apabila dia balik daripada melihat Allah Taala, mereka sama-sama bincang. Orang ni tengok begian, orang ni kata begian, orang ni kata begian, orang ni kata begian. Berlain-lainan. Kemudian keesokan hari mereka lihat waktu yang lain pula, lain pula cara mereka itu sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka balik daripada melihat Allah Taala. Jadi adakah Allah Taala itu berubah? Hari ni lain, orang ni lihat lain, orang ni lihat lain. Adakah berubah Allah Taala? Sedangkan Allah Taala itu tidak berubah. Jadi itu ulama tasawuf kata bahwasanya yang mereka itu tafsirkan itu dasarkan apa yang dirasa di dalam hati. Apa yang dirasa dalam hati. Sebab Allah Ta'ala campakkan bagi nikmat melihat dia tu beza-beza dan mengikut bagi hati. Ini takwilan di dalam ulama tasawuf. Sebagaimana yang Nabi kata, Subhanaka ma'arafna ka haqqa ma'rifatik. Maha suci engkau ya Allah, tidak kami kenalkan dikau dengan sebenar-benar kenal. Itulah. Tapi yang muktamadnya, ini muktamad di dalam usuluddin, yang ini melihat orang mukmin akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga, tetapi tentang kaifiyat dia itu kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan orang mukmin tadi, kita akan insya-Allah kita akan lalui juga nanti melihat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wala yasihul imanu birru'yati, dan tidak sah iman birru'yati mengenai perkara melihat Allah Subhanahu Wa Taala li ahli daris salami liman i'tabaraha minhum biwahmin. Siapa yang mentafsirkan melihat Allah Ta'ala itu dengan waham dia. Minhum, daripada mereka itu, ahli daris salami biwahmin, dengan waham. Maknanya, kalau kita terjemahkan orang ahli syurga ini melihat Allah Ta'ala dengan sebagaimana teka-teka kita. Waham tu makna teka-teka kita, itu tidak benar. Imam Abu Ja'far Tahawi kata, jangan sekali-kali kita tafsirkan ahli syurga itu melihat Allah Ta'ala begian. Tak boleh. Walaupun melihat Allah Ta'ala itu dalam syurga itu telah muafakat ulama dan datang daripadanya dengan nas Quran dan juga nas hadis. Au ta'awwalaha bi fahmin, ataupun dia takwilkan bagaimana ahli syurga ini melihat Allah Ta'ala dalam syurga dengan pentakwilan dia, bi fahmin, dengan kefahaman yang ada pada dia, kefahaman yang sedikit ini. Iz kana ta'wilur ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyati. Itu apabila pentakwilan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala
yakni pentakwilan bagi setiap sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kata macam mana? Sungguhnya cara pentafsiran sebenar tentang makna melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan pentafsiran sebenar bagi makna sifat yang dinisbahkan kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan tidak memberi idh kana ta'wilur ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyati. Semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak ada takwil, tidak dibenarkan takwil, tidak dibenarkan untuk kita nak meletakkan bagaimana cara orang mukmin melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam akhirat esok. Walaupun ada hadis, tapi Imam Abu Ja'far Tahawi dia kata ini lagi selamat. Tarkat ta'wil waluzumal taslim, meninggalkan takwil dan melazimi bagi menyerahkan makna melihat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi ahli syurga itu, wa alaihi dinul muslimin, dan itulah yang dipegangkan atas agama orang-orang yang muslimin. Itulah alaihi, atas meninggalkan takwil dan juga melazimi bagi taslim, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dinul muslimin. Itulah agama bagi orang-orang Islam, pegangan bagi orang-orang Islam. Jadi di situlah kepentingan kita tengok bagi mereka yang belajar ataupun orang yang duduk di dalam kaum salafus soleh, orang yang hidup pada zaman salafus soleh. Mereka ini berpegang dengan akidah yang mudah. Mereka tidak banyak kita kata pancaroba pada zaman tersebut. Walaupun ada, tapi penegasan yang terdapat bagi Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkenaan dengan orang awam ini jangan duk melibat di dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya, terlebih lagi di dalam perkara yang melibatkan ayat-ayat mutasyabihah. Walaupun sebenarnya yang terlibat dalam perkara khilaf ini ialah ulama-ulama juga, tapi dia sebagai Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini boleh dikatakan sebagai pemimpin ataupun ulama yang terkemuka pada zaman tersebut. Dia menasihatkan supaya tidak terjun di dalam lautan yang dalam lagi bahaya itu. Dah pasti dah, kalau tanpa ada bekalan, orang yang terjun tanpa bekalan ini bahaya. Tapi kalau nak terjun juga biar ada bekalan lah. Itu seolah-olahnya begitu. Tapi bagi secara umumnya dia larang. Ini akidah ini ditujukan kepada orang awam pada zaman tersebut. Dengan apa yang mereka mesti pegang, dengan apa yang mereka mesti ikut, cuma makan. Makan saja. Tulang-tulang semua dah buang dah. Bisa-bisa semua dah buang dah. Cuma cukup telan saja. Inilah dengan ini mereka akan selamat. Ini mengikut bagi Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sebagaimana kita tidak nafikan, terdapat pada zaman Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini perbincangan yang lebih panjang berkait dengan perkara melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat-ayat mutasyabihah sendiri. Sebab nanti ada disebut nanti oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi beberapa kaum di dalam i'tiqad seperti kaum Qadariyah, Mujassimah, kaum Jabariyah, kaum Jahmiyah. Ada nanti disebut pada akhir nanti. Hingga sampai setakat ini saja rasanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'ahu ilmullah.
اللهم اجعلنا من العلماء الشاكرين والصالحين والصابرين والمتقين. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخرجا من الدنيا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلنا ولأصحاب الحقوق والدين علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عن والدينا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Hingga kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Selasa nanti pukul 11. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.